So korang rasa macam, wah, hari ni aku bagi korang 1,000 kot setiap bulan. Come on lah, kau bukan bagi. Tu duit tu memang duit rakyat kot sendiri. Kalau kita tak bekerja dengan syarikat yang membayar ataupun mencarumkan KWSP ni untuk kita, mana datang duit tu? Kita bekerja untuk dapatkan caruman-caruman tu. Jadi disebabkan oleh itu jugalah pihak KWSP berjaya untuk gunakan duit tu dan dilaburkan untuk mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum geng, and hello YouTube. Okay, hari ni aku nak buat satu reaction video tentang satu perkara yang tengah hangat sekarang ni. Actually benda ni macam yang korang tengok kat tajuk, ia berkaitan tentang pengeluaran duit ataupun wang daripada akaun satu KWSP, which is pada akulah, ni pendapat aku. Ini adalah merupakan simpanan pekerja tau. Kau tengok sendiri KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Bermakna ini adalah simpanan untuk pekerja. Jelas, that's it. Itu adalah simpanan pekerja. Yes, betul, kita dapatkan dividen melalui simpanan tersebut. Tapi kau kena faham, simpanan itu dicarumkan oleh majikan dan juga pekerja. Yes, akaun 2 adalah untuk apa yang dicarumkan oleh pekerja itu sendiri. Tapi untuk akaun 1 adalah apa yang dicarumkan oleh pihak syarikat, majikan, dalam arti kata lain. Mana pergi duit tu sebenarnya? Okey, duit tu sebenarnya digunakan oleh pihak KWSP sendiri untuk orang kata apa, dilaburkan. Jadi dekat situlah datangnya hasil yang mana kita terima dividen setiap tahun tu. Samalah konsep dia macam ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Tapi untuk KWSP ni, dividen dia hanya akan masuk dalam akaun juga, which is benda tu dia hanya beranak-beranak lah duit dalam akaun KWSP tu. Jadinya memang kita tak boleh usik lah sampailah syarat yang diletakkan tu, iaitu sampai umur kita 50 tahun barulah kita layak ataupun boleh untuk keluarkan. Itu pun baru sebahagian, berapa persen aku tak ingat. Tapi itu apa yang aku faham lah tentang KWSP ni. Memandangkan situasi sekarang ni yang agak kritikal, yang mana kita tak katalah memang semua orang ataupun semua rakyat betul-betul terjejas lah disebabkan oleh COVID-19 ni yang telah masuk gelombang ketiga virus ni di Malaysia. Ini sebenarnya adalah satu inisiatif yang boleh diguna pakai oleh pihak kerajaan sendiri untuk meraih populariti padaku, sebab it's about time untuk kerajaan buat sesuatu yang memang sebelum ni tak ada sebab pun kita nak buat, tapi sekarang ni kita nampak sebabnya adalah sangat-sangat munasabah. Jadi kalau kerajaan tak buat macam ni, pada aku diorang ni tolak rezeki lah. Sebab diorang berkuasa sekarang, jadi sepatutnya diorang kena ambil kesempatan ini untuk buat sesuatu yang boleh membuatkan rakyat rasa okay, yes, this is the government that we looking for. Sebab dah beberapa election dah memang kita nampak banyak benda yang berlaku dalam politik Malaysia yang memang sangat-sangat agak mengecewakan. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, baik kita tengok dia punya video ni. So video ni aku tak sure lah boleh ke tak. Tak apalah, kita try reaction lah. Kalau kena orang kata copyright, nasib 3, 2, 1 go. Sebagai kerajaan yang prihatin, adalah wajar sebarang keputusan yang dibuat perlu berhati-hati dalam mengimbangi keperluan rakyat hari ini dan kebajikan pada masa hadapan. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. Alright, aku faham. Untuk first kali diorang bagi tahu adalah nilai caruman KWSP daripada pekerja itu sendirilah. Bila diorang kurangkan daripada 11% pergi ke 9%, bermakna jumlah duit yang diambil daripada gaji kita tu taklah sampai 11%. Maknanya dia ambil 9% saja untuk tempoh ni lah yang diberikan tadi, which is setahun lah. Okay, tak apa, sambung.
KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran Air Lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan. Alright, sebelum kita go through untuk benda yang terbaru which is yang tengah menjadi perbincangan ni berkenaan dengan Air Lestari. Okey, aku rasa agak macam quite shock juga sebenarnya sebab aku baru je dapat info sikit pasal berkaitan dengan pengeluaran Air Lestari tu yang diorang bagi, which is kita boleh keluarkan duit kita daripada akaun 2 sebanyak maksimum RM500 sebulan untuk tempoh setahun bermula daripada April tahun ni hari tu, dan dia berkuat kuasa sampai Mac tahun 2021 nanti, which is aku agak terkejut sebab bila dapat tahu statistik bahawa yang mengeluarkannya tu sebenarnya bukanlah semua rakyat keluarga. Ada yang tak take part lah untuk mengeluarkan diorang punya akaun 2 jumlah RM500 maksimum daripada akaun 2 mereka ni. Tapi benda tu pada aku normal lah. Mungkin ada di kalangan kita yang mana merasakan bahawa benda tu tak perlu kot buat masa sekarang sebab mungkin diorang boleh survive lagi, mungkin dari segi pendapatan diorang masih lagi okey, diorang tak desperate ataupun tak betul-betul memerlukan lah. Kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Alright. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Okey. Maksudnya kat sini adalah hanya yang layak untuk membuat pengeluaran daripada akaun 1 secara berkala iaitu sebanyak RM500 sebulan dalam tempoh 1 tahun bermula pada Januari 2021 nanti hanya tertakluk ataupun hanya eligible untuk golongan yang kehilangan punca pendapatan sepanjang musim Covid ini saja. Yang diorang sasarkan hanya lebih kurang dalam lingkungan 600,000 orang saja. Weh, come on lah. Maksudnya bukan semua, which is pada aku benda ni macam what? Akaun KWSP kita sendiri tapi dikawal, tak boleh diberikan kepada kita sendiri sebagai pemegang akaun tersebut. Okey, aku faham, fair untuk bagi benda tu kepada orang yang diberhentikan kerja ataupun yang kehilangan punca pendapatan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. But kenapa hanya kepada mereka yang diberhentikan kerja saja? What about people yang lain, which is yang yes, betul, kita masih lagi bekerja, masih lagi ada punca pendapatan, tapi bezanya adalah ianya tak sama, mungkin tak akan sama macam hari-hari biasa sebelum COVID-19. Ada juga golongan yang gajinya direndahkan ataupun diturunkan disebabkan oleh company sendiri tak mampu nak bayar full seperti biasa disebabkan oleh bisnes tak boleh nak run macam biasa kot sebab COVID-19 ni. So, apa bezanya orang yang macam ni dengan orang yang diberhentikan kerja? Walaupun diorang diberhentikan kerja, yes, terus zero, tak ada apa-apa pendapatan, tapi pada aku, orang yang dikurangkan gaji disebabkan oleh company ataupun tempat mereka bekerja ni dah tak mampu nak bayar seperti biasa sebabkan bisnes tengah drop, pun consider terjejas kot. Okey, tak apa. Kita tengok sambung apa lagi yang dia cakap. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Air Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran. So sekarang ni dia orang nak orang kata apa, kira total lah sekali. Sebabkan diorang bagi Air Lestari dan juga diorang bagi ni untuk yang terjejas. So diorang consider individu yang dapat mengeluarkan wang simpanan daripada akaun 1 ni untuk RM500 sebulan tu, diorang consider diorang dah dapat bantuan setiap bulan sebanyak RM1,000. Oh my god, kenapa macam tu? Sedar tak yang korang ni cakap macam ni
dan malah korang juga meletakkan spesifik jumlah ataupun jumlah yang layak untuk membuat tuntutan ataupun mengeluarkan diorang punya duit daripada akaun satu ni adalah hanya mensasarkan kepada 600,000 orang sahaja. So korang rasa macam, wah, hari ni aku bagi korang 1,000 kot setiap bulan. Come on lah, kau bukan bagi. Tu duit tu memang duit rakyat kot sendiri. Kalau kita tak bekerja dengan syarikat yang membayar ataupun mencarumkan kira BSP ni untuk kita, mana datang duit tu? Kita bekerja untuk dapatkan caruman-caruman tu. Jadi disebabkan oleh itu jugalah pihak kira BSP ataupun kerajaan ni berjaya untuk gunakan duit tu dan dilaburkan untuk mendapatkan keuntungan. It's suspicious, very suspicious lah guys. Adakah sebab duit kira BSP ni dah tak ada? Ataupun sebab menara kira BSP pernah terbakar tu? Apa ni? Akaun satu akan melibatkan 4 bilion ringgit dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari. Wow, senang je diorang buat statement macam tu Okay, kesimpulan dia kat sini aku boleh cakap adalah, bukanlah aku nak kata tak fair sebab aku tak dapat. Aku tak tahulah aku boleh dapat ke tidak membawa orang. Tapi ianya aku cerita secara umum, secara general. Kau bayangkan dengan keadaan sekarang ni, which is inilah masa yang sesuai untuk kerajaan membuat satu keputusan yang menyebelahi semua pihak, which is especially kita ni sebagai rakyat. Kalau kau buat macam tu, populariti korang pun naik kot. PRU nanti confirm korang pegang lagi lah. Aku malas nak cerita pasal politik sebenarnya, tapi itulah, korang boleh fikir kot benda tu. Sebab this is about time untuk kerajaan sekarang ni yang tengah ada masalah ni, yang politiknya terumbang-ambing macam-macam isu sana sini, semua tahu orang pening lah. Tapi diorang tak boleh fikir ini adalah salah satu cara untuk diorang ambil kesempatan lah. Diconsider ambil kesempatan dengan cara memberikan sesuatu yang memang sebelum ni tak ada peluang pun untuk kita minta. Inilah masanya, which is inilah waktunya kita nak minta benda ni sebabkan oleh keadaan yang sekarang ni. Ada sebab lah sebenarnya kalau kita minta benda ni, ada sebab which is benda ni boleh sedikit sebanyak boleh juga membantu rakyat Malaysia secara umumnya. Aku tak tahu apa dalam kepala otak dia orang lah, kenapa dia orang tak buat benda ni. Diorang just asaskan hanya kepada golongan-golongan tertentu, which is okay, bagus untuk golongan tersebut, tapi bukan untuk semua rakyat lah. So mungkin korang harap 600,000 orang saja kot yang akan mengundi korang untuk terus bertahta sebagai kerajaan yang memimpin negara kita. Oh my god, aku tak tahu nak cakap apa. So it's okay, never mind. Kita tengok, mungkin akan ada apa-apa lagi update terbaru lepas ni. Jadi itu saja perkongsian daripada aku. Terima kasih guys kerana telah menonton videoku daripada awal sampai habis video. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih aku ucapkan. Kepada yang belum tu, sudi-sudikanlah untuk like, komen, share dan subscribe video ni yang tak seberapa ni pada aku. So, akhir kata pada aku, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang.